Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, video kali ini saya akan terangkan mengenai dengan quantum metal. Okay, mungkin yang menonton video ni ada 4 kategori lah saya kategorikan. Pertama, ada yang dah buat quantum metal dan dah menikmati kelebihan produk-produk yang ada ditawarkan. Jadi tahniah lah saya ucapkan sebab dah masuk dalam bisnes yang bagi saya merupakan satu economic solver bagi semua. Okay, kedua, ada yang pernah daftar tapi tak buat. Golongan ni rugi lah macam saya. Sebab saya mula berdaftar pada tahun 2017 lagi dan sekarang baru nak mula buat. Jadi saya rasa sangat-sangatlah rugi. Jadi jangan ikut jejak langkah saya. Golongan ketiga adalah orang yang pernah dengar tapi tak pernah buat. Mungkin ketika itu dia tak dapat maklumat yang jelas lah. Dan masa tu mungkin quantum metal pun baru lagi wujud. Dan mungkin masa tu tak berminat. Jadi sekarang masih sesuai lah untuk anda dengar dan bertindak. Jangan jadi macam saya, lambat bertindak dan masa dah tak boleh undur dah. Dan golongan yang keempat adalah golongan yang tak pernah dengar dan confirm tak buat lagi. Dan Alhamdulillah anda dapat mendengarnya pada hari ini. Dan kalau tak bertindak, sama juga jadi macam saya. Adakah quantum metal ni legit ataupun certified ataupun sah di sisi undang-undang? Kalau tengok laman web dia, memang ataupun kita tanya quantum metal, memang semua cantik dan indah je lah jawapan yang ditunjukkan, yang diberikan. Tapi kalau untuk lebih yakin, kita dengar apa orang lain kata mengenai quantum metal. Ataupun dengan lebih jelas, bukan orang lah tapi bank. Okey, pertama kat sini Affinbank. Affinbank ada mengeluarkan satu produk bernama Affin Emas I. Jadi kat dalam kontrak ni ada menyatakan bahawa gold supplier adalah daripada quantum metal. Quantum metal Sinar Berhad. Jadi untuk Affinbank, untuk produk dia, untuk emas I ni, supplier dia adalah quantum metal. Dan kedua adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat pun sama, dia mengeluarkan satu produk bernama Muamalat Gold I. Dan quantum metal pun merupakan satu dia punya supplier lah, supplier untuk 99.99 bagi produk Muamalat Gold I. Jadi kat sini jelas lah bahawa quantum metal ni sangat legit, certified dan sah di sisi undang-undang. Okey, setuju Untuk makluman semua, di Malaysia ni terdapat 25 syarikat yang menawarkan akaun simpanan emas yang certified dan sah di sisi undang-undang. Cuma daripada 25 tu, hanya 10 saja yang patuh syariah. Dan salah satunya adalah quantum metal. Setuju? Jadi sebelum kita pergi jauh, kenapa saya dan anda semua perlu memilih pelaburan atau menyimpan emas? Pertama ni, dia adalah sunnah Nabi lah. Nabi bersabda akan tiba pada satu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia. Maka simpanlah dinar dan dirham untuk digunakan. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dinar itu merujuk kepada emas dan dirham itu merujuk kepada perak. Kedua, dia adalah kalis inflasi. Jadi kita sedia maklum emas ni dikalis inflasi. Tak seperti fiat money ataupun duit fiat, duit biasa yang kita guna tu. Dia sentiasa akan berlaku susut nilai. Dan dia adalah liquidity yang tinggi lah. Liquidity maksudnya senang dicairkan. Emas ni sangat-sangat senang dicairkan. Seterusnya dia tiada risiko. Tiada risiko yang maksud saya kat sini adalah menggunakan produk-produk yang ada di quantum metal. InsyaAllah tak ada risiko. Dan kelima, dia adalah mudah alih lah. Okey, emas ni mudah alih. Tak seperti aset-aset lain yang kita beli seperti rumah, tanah dan sebagainya. Jadi jika dilihat daripada harga emas bermula daripada tahun 2000 hingga 2022, dalam masa 22 tahun, kita tengoklah memang peningkatannya agak ketara. Dan sekarang ni kalau kita nampak untuk tahun ni, antara harga yang terendah untuk tahun ni. Jadi sesuai sangatlah kalau kata nak beli. Dan ni peningkatan setiap tahun di antara 15 ke 30% dan dijangkakan akan terus naik lah untuk tahun-tahun akan datang. Jadi sifat emas ni kita perlu tahu, emas ni sendiri adalah mata wang. Emas ni sendiri adalah mata wang. Sebab sebenarnya emas ni kita boleh beli apa saja dengan emas. Cuma keadaan fizikal dia ataupun keadaan kuantiti dia tu susah untuk kita beli sesuatu yang kecil lah, sesuatu yang murah, yang kecil. Jadi untuk memudahkan urus niaga, disandarkan kepada mata wang. Mata wang duit fiat yang sekarang kita guna ni, yang dicetak ni adalah daripada sandaran emas. Dan untuk maklumat semua, emas ni dia memang takkan lenyap di muka bumi ni. Memang akan tetap wujud sehingga hari kiamat lah. Maksudnya
Emas ni walaupun kita korek daripada bumi, naik ke atas di atas permukaan bumi, dia akan berubah bentuk je daripada nugget yang serbuk tu ditukar menjadi jongkong ataupun barang kemas, ataupun pergi kepada produk semiconductor. Tapi dia takkan lebur, dia takkan hancur lah seperti mana komoditi lain macam minyak crude oil, minyak mentah kan, diproses jadi petrol, jadi diesel, yang tu akan dibakar hangus dan akan habis. Di sini sedikit perbandingan dengan produk-produk lain ataupun pasaran lain yang dibandingkan dengan quarter metal, terutama ketika membeli dan menjual lah. Okey, untuk produk lain, untuk gold bar yang 999.9, bila kita nak membeli memang akan sentiasa ada markup lah. Markup sehingga 10 hingga 15%. Dan jadi kita masa membeli pun harga tu dah tinggi daripada harga pasaran, dan bila kita menjual pula berlaku diskaun pula harga yang kita nak jual tu. Makin murah pula kita nak jual. Begitu juga dengan 916 ataupun 916 ni barang kemas lah. Barang kemas. Jadi masa kita nak beli pun akan berlaku markup harga, dan bila kita nak jual dia akan jadi barang second hand, dia akan jadi ada diskaun. Untuk produk luar ni, pasaran luar ni perlu ada kenaikan harga emas 30 ke 40% untuk break even sahaja. Maksudnya memerlukan kenaikan harga emas yang banyak hanya sekadar break even, bukan lagi untung. Jadi menyimpan barang kemas bukan sesuatu yang bijak. Okey, sebab ada terlalu besar jarak antara harga beli dan harga jual. Di pasaran lain dia menggunakan harga perbandingan harga daripada MKS. Berbeza dengan quarter metal menggunakan harga daripada LME ataupun harga pasaran dunia lah. Jadi quarter metal ni ada 3 produk utama, ada GSA, GAE 5X dan GAE 10X. Nanti saya akan ceritakan dalam slide-slide berikutnya. Maksudnya untuk kita membeli GSA ni cuma markup dia dalam 7% saja. 7% saja. Dan bila kita menjual, dia tidak berlaku diskaun ataupun pengurangan ataupun markdown harga tu. Dia akan ambil pada harga semasa. Jadi untunglah kat sini memang tak ada diskaun. Untuk break even hanya perlu ada kenaikan sampai 3% saja. Masa tu kita membeli, ada kenaikan sampai 3%, kita dah break even. Dan naik lebih lagi tak untung lah. Jadi ini adalah kelebihan produk-produk yang ada dekat quarter metal berbanding di tempat lain lah. Okay, banyak lagi kelebihan-kelebihan nanti saya akan ceritakan. Di quarter metal ada 3 produk utama. 3 produk utama iaitu pertama adalah GSA. GSA adalah Gold Saving Account. Gold Saving Account ni khusus untuk orang yang suka menyimpan. Kedua adalah GCA, Gold Convert Account. Yang ni khusus untuk orang yang suka gunakan emas. Okey. Jadi nanti saya akan ceritakan semua ni. Yang ketiga adalah GAE 5X dengan GAE 10X. Ini adalah produk yang diberi nama Gold Asset Enhance. Ini khusus untuk orang yang suka melabur. Untuk yang buat pelaburan emas, boleh gunakan akaun-akaun ni. Ketiga-tiga produk ni adalah untuk kegunaan sendiri. Dan ianya terbukti sangat menarik. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Okey, yang lagi best dalam quarter metal ni adalah menjadi gold consultant. Okey. Jadi macam mana pula kita nak jadi gold consultant, dan apa kelebihan-kelebihan yang ada pada gold consultant ni? Sebab gold consultant ni adalah yang dia bukan produk tapi satu kaedah untuk menjana pendapatan di quarter metal. Jadi kalau untuk tahu apa itu gold consultant, jadi kena stay tengok sampai habis lah. Dan sebelum tu saya akan terangkan dulu mengenai produk-produk yang lain, produk-produk yang GSA, GCA dan GAE ni. Jadi sebelum ke situ, saya akan terangkan dulu mengenai produk-produk yang ada di quarter metal sebagai product knowledge tuan-tuan. Jadi product knowledge sangat penting lah untuk tuan-tuan tahu apa itu GSA, apa itu GCA, GAE, apa syarat-syarat dia nak beli, berapa paling minima. Itu semua syarat-syarat yang perlu tuan-tuan tahu. Pertama, mengenai dengan GSA, itu Gold Saving Account. Okay, Gold Saving Account ni profit dia datang daripada keuntungan dari kenaikan harga emas lah. Yang rata-rata average dalam 15 ke 30% setiap tahun. Okay, jadi anda boleh membeli emas secara online menggunakan mobile QM Gold ni serendah RM10 saja. Dengan RM10 tuan-tuan dah boleh start membeli emas. Maksudnya membeli dan menyimpan. GSA ni saving account, maksudnya dengan RM10 tuan-tuan dah boleh start menyimpan.
Yang ketiga, dia tiada upah simpan. Maksudnya, walaupun namanya gold saving account, tapi dia tiada upah simpan. Tidak dikenakan upah simpan. Berapa lama tuan-tuan nak simpan, memang takkan ada dikenakan upah simpan. Yang keempat adalah pengeluaran emas fizikal serendah 0.01 gram. Dulu yang paling rendah 1 gram. Sekarang ni dah ada 0.01 gram. Nilai dia lebih kurang dalam RM30 macam tu. Dan emas fizikal banyak kategori lah, dalam bentuk 0.1 gram, 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram. Ada yang 50, 100 dan 1 kilogram. Jadi semua produk ni available dekat Continental. Dan fizikal tadi boleh tuan-tuan ambil di mana-mana tekun Aranu. Aranu Tekun ada usaha sama dengan Continental. Dan juga boleh di post ke rumah. Post secara berinsurans. Terus ke rumah. Jadi selamatlah, bukan guna GNT atau guna apa-apa. Ni memang guna post insurans. Dan boleh jual beli emas secara online. Tuan-tuan boleh jual dan beli emas secara online menggunakan akaun GSA ni. Dan akhir sekali, tuan-tuan boleh pindah emas tuan-tuan ke ahli-ahli lain. Mungkin nak pindah ke isteri, nak pindah ke anak. Selagi mana tuan-tuan tahu nombor akaun dia orang, tuan-tuan boleh transfer. Okey, itu berkenaan dengan GSA. Mudah saja. Yang paling best sekali itulah harga dia serendah RM10. Kalau tempat lain tak silap saya paling rendah pun RM100. Tapi dekat Continental kita boleh menyimpan dengan serendah RM10. Okey, Gold Convert Account ni adalah, pertama, dia patuh syariah dan diiktiraf oleh ISRAQ. ISRAQ ni untuk badan patuh syariah lah. Jadi Gold Convert Account ni tuan-tuan dapat menukar kira-kira 85% pergangan emas tuan-tuan, pergangan emas semasa tuan-tuan kepada tunai. Dan upah simpan untuk setahun adalah 3.5% saja. Memang sangat murah lah nak dibandingkan dengan tempat-tempat lain. 3.5% setahun, bukan sebulan. 3.5% setahun. Dia seakan pajakan, tapi dia bukan jenis pajakan. Sebab pajak dia ada akta dia. Dia ada kaedah dia macam mana simpanan tu kena bayar, wajib bayar balik, dan ada tempoh. Dan tempoh simpan tu bila dah sampai masa kena tebus balik. Ini bukan, ni tak ada limit masa. Dan tiada komitmen bulanan. Tak ada perlu bayar bulan-bulan, tak ada. Dan tukaran serendah RM100. Maksudnya tuan-tuan ada RM200, tuan-tuan boleh tukar. Jadi simpanan emas tuan-tuan nilai dia RM200, tuan-tuan boleh tukar serendah 100. Dan tiada limit masa penebusan. Dan boleh sambung je bila-bila masa tuan-tuan nak. Tak ada limit masa tebusan. Okey. Jadi upah simpan dan tunai yang dipinjam tadi, yang convert tadi ni, boleh ditunda tanpa denda. Tak ada denda. Lewat bayar pun tak ada denda. Dan proses hanya mengambil masa 24 hingga 72 jam. Antara 1-2 hari macam tu lah. Yang best ni adalah upah simpan ni sangat-sangat rendah. 3.5% setahun. Dan kalau kata kita buat benda ni sekadar sebulan, jadi bagikan 12 lah. Jadi kita dapat lebih kurang 0.3% sebulan. Lebih kurang lah. Okey, ni antara contoh macam mana kita nak gunakan GSA bersama dengan GCA. Dua-dua produk ni kita guna sekali. Sebab GCA ni tak boleh guna tanpa ada GSA. Kena menyimpan dulu, baru convert. Ataupun menyimpan dan convert serentak. Tapi wajib menyimpan dulu. Dia tak boleh nak terus convert. Sebab convert ni daripada akaun GSA tuan-tuan. Okey. Contoh yang saya beri adalah matlamat untuk tabung umrah RM7,000. Ini contoh. Okey, jadi tuan-tuan boleh buat simpanan serendah RM20 satu hari. RM20 satu hari, jadi sebulan tuan-tuan akan dapat lebih kurang 600. Jadi sebulan, setahun akan dapat lebih kurang 7,200. Jadi jika ada kenaikan emas 20% setahun, ni jikalau ada untung lah 20% setahun, jadi tuan-tuan akan dapat lebih kurang 1,440 profit sahaja. Profit dalam masa setahun daripada nilai 7,000 ni. Jadi simpanan emas setahun, simpanan emas tuan-tuan setahun campur dengan keuntungan, jadi tuan-tuan dia punya nilai simpanan tuan-tuan akan berjumlah 8,640. Dan yang penting sekali, dia tiada upah simpan. Tiada upah simpan. Jadi bagaimana kita nak bayar travel agency tu? Adakah kita withdraw terus bayar? Tak. Yang ni menyimpan.
kita guna GSA. Masa ni kita guna GSA je. Kita tak convert lagi, kita guna GSA dulu. Jadi sebab tu dia tak ada upah simpan. Okey. Bila dah cukup setahun, dah cukup duit yang perlu dia bayar untuk travel agency, jangan withdraw, jangan keluarkan emas tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan perlu buat adalah emas tadi yang keuntungan dengan kadar simpanan setahun tadi tu yang bernilai 8,000 lebih tu, tuan-tuan hanya tukar emas tadi kepada tunai sebanyak 85%. Jadi 8,000 lebih tadi tu bila tukar 85%, tuan-tuan akan dapat tunai lebih kurang RM7,344. Dan management fee 3.5% setahun sebanyak RM257. Yang ni boleh bayar kemudian, boleh bayar kemudian lah, boleh tunda bayar, nak bayar terus pun boleh, nak bayar kediam pun boleh. Jadi pengeluaran tunai kalau nak ikutkan 7,344, tolak dengan 257 kalau nak bayar terus lah. Kalau tak nak bayar pun tak apa. Dan bayar travel agency sebanyak, jadi baki daripada ni adalah RM7,087. Dan bayarlah travel agency RM7,000, ada lagi baki RM87. Okey, baki tuan-tuan RM87, tapi nilai simpanan emas tuan-tuan masih lagi bernilai RM8,640. Dia takkan kurang, nilai tu tetap sama. Cuma tuan-tuan buat conversion je, convert je dulu. So jelas ini memang best lah. Memang best. Satu lagi contoh yang saya nak bagi adalah bagi yang bekerja makan gaji bulanan. Jadi pembelanjaan daripada bulanan gaji anda. Okay. Yang kerja makan gaji ni mesti ada komitmen tiap-tiap bulan. Bayar kereta, bayar rumah, duit belanja, duit makan, duit minyak kereta apa semua kan. So installment tu bila kita dapat gaji kita akan bayar. Bayar. Tak sampai satu hari pun dah habis semua. Untuk bayar komitmen. Jadi saranan saya sebelum kita bayar komitmen tadi tu, okay, ni contoh, katakan gaji tuan-tuan RM5,000 dan komitmen sebulan tuan-tuan RM4,000, dah termasuk dengan belanja apa semua dah RM4,000. Sepatutnya tuan-tuan ada lebihan duit RM1,000 setiap bulan. Tapi RM1,000 ni saya tak tahulah boleh simpan tak boleh simpan, tapi mesti ada lebihan RM1,000. Ni contoh saya bagi. Okey. Tanpa ada GSA dan GCA ni sebelum ni tuan-tuan hanya bayar bulanan seperti biasa. Kan? Dapat gaji bayar bulanan seperti biasa. Tapi bila ada GCA dan GSA ni, pertama tuan-tuan buat GCA dulu RM5,000. Sebelum bayar monthly tu, buat dulu GCA RM5,000. Simpan dulu emas RM5,000 dan pada masa yang sama selepas menyimpan terus buat conversion. Sebanyak 85%, tuan-tuan akan dapat cash RM4,250. Jadi tuan-tuan bayarlah komitmen bulanan tuan-tuan tu RM4,000. Bayar komitmen RM4,000 and then bulan depan ulang lagi. Jangan bayar dulu yang RM4,000 ni, buat lagi sekali. Maksudnya request yang baru, buat GCA RM5,000 balik untuk bulan depannya. Ni contoh untuk bulan depan pula. Buat GCA and then convert balik, bayar installment. Dan jadi bila bulan depan tuan-tuan dah buat 2 kali, nilai simpanan tuan-tuan dah jadi RM10,000. Jadi buat yang sama setiap bulan sampai 12 bulan. Jadi nilai tuan-tuan akan dapat lebih kurang dalam RM60,000. Nilai simpanan saja bernilai RM60,000. Memang tuan-tuan convert setiap bulan. Jadi bila masa nak bayar? Okey. Nak bayarnya adalah bila untuk tahun yang akan datang. Tahun yang kedua, tuan-tuan tak perlu lagi nak buat conversion. Nak buat lagi pun boleh, tak nak terus nak bayar pun boleh. Jadi setiap tahun tuan-tuan akan dapat profit tahunan daripada nilai kumulatif tuan-tuan punya nilai simpanan tu. Maksudnya ada RM60,000. Kalau ada kenaikan 20%, berapa tu? Jadi profit itu boleh bayar untuk bulan yang pertama. Jadi akan jadi compounding lagi tuan-tuan punya nilai simpanan. Kan daripada lebihan yang bulan pertama masuk balik jana modal, di compounding lagi bulan kedua, tahun kedua ada profit, mungkin boleh bayar untuk bulan kedua dan bulan ketiga yang tuan-tuan pernah buat conversion tadi. Nanti saya akan terangkan dengan lebih detail dalam kelas-kelas nanti. Perlu ubahlah kaedah pembayaran bulanan tu. Kena gunakan kaedah GCA dan GSA. Okey. Seterusnya adalah produk yang ketiga iaitu GAE 5X, itu Gold Asset Enhance 5 kali ataupun 5X lah. Okey, satu unit GAE bernilai $25. Saya cakap dalam dolar sebab dolar ni adalah fixed price $25. Cuma RM ni kita akan convert, dia akan jadi berubah-ubah lah.
Jadi konsep pembiayaan tawaruk disediakan sehingga 50%. Dia enhance ataupun leveragekan kita punya modal tadi. Jadi management fee dia akan charge kita 3.5% setahun daripada nilai pembiayaan diberi. Dan lepas tu keuntungan digandakan sebanyak 5 kali. Lebih banyak dan lebih cepat. Dan tuan-tuan boleh ambil untung pada bila masa je. Ini best. Maksudnya GAE ni kita boleh ambil untung pada bila masa. Berdasarkan pada harga emas harian. Dia tak ada lock period, maksudnya tak ada tetapan masa sampai bila-bila yang tuan-tuan perlu maksudnya dia tak ada kontrak sampai setahun ke dalam, tak ada. Dia terbuka sampai bila-bila selagi mana tuan-tuan nak. Dan yang penting dia tak ada margin call. Jika harga emas tu jatuh, tuan-tuan sekarang ni hakikat dia tuan-tuan ada memiliki emas fizikal. Yang dulu tuan-tuan beli mungkin dengan harga 2,000, sekarang ni nilai dia mungkin dah tinggal 1,000. Tapi apapun tuan-tuan masih lagi menyimpan emas. Dia tak ada margin call. Dia takkan ada margin call dan tiada top up. Dia takkan minta top up daripada tuan-tuan. Apa yang berlaku, tuan-tuan hold barang tu ataupun tunggu sampai sehingga harga emas naik kembali. Dan yang paling penting kali, dia tak ada force sell. Dia takkan minta tuan-tuan jual ataupun ambil balik ataupun tamatkan perjanjian ni ataupun tamatkan enhance ni. Dia tak ada force sell. Okey, ni yang menarik lah. Yang tak ada kat tempat-tempat lain. Setengah orang trading emas sampai margin call, sampai kena top up, sampai kena force sell. Dekat sini tak ada. Walaupun dia bersifat leverage. Dia patuh syariah. Yang penting dia patuh syariah. Dan dia sangat istimewa dan unik. Tak ada tempat lain. Ini untuk GAE 5X. Yang paling best lagi adalah GAE 10X. 10 kali ganda daripada deposit tuan-tuan untuk membeli setiap unit. Dia akan gandakan sebanyak 10 kali. Jadi 90% dia akan beri pinjaman berkonsep tawaruk. Manajemen fee sama, 3.5% setahun. Dan keuntungan digandakan 10 kali lebih banyak dan lebih cepat. Sama macam tadi, keuntungan boleh diambil bila-bila masa. Tiada lock period, tak ada margin call atau top up dan tak ada force sell. Sama macam GAE 5X tadi. Jadi memang best lah untuk buat investment. Ini contoh yang saya tunjukkan ni antara pelaburan hartanah yang biasa ramai sangat yang buat pelaburan hartanah. Saya tak kata tak bagus, dia ada kelebihan dia. Dan satu lagi saya nak bandingkan dengan pelaburan dalam GAE 10X. Konsep dia sama je. Pertama, katakanlah tuan-tuan nak beli rumah bernilai 1 juta. 1 juta, jadi tuan-tuan perlu letak deposit sebanyak 10%. Betul, 10%. Setuju. Jadi 10% ni tuan-tuan perlu bayar 100,000. Jadi 100,000 pinjaman pun dah lulus, tuan-tuan akan dapat 900,000 daripada bank dan dapatlah rumah tu. Dapat kunci, dah dapat masuk lah. Dan terpulang tuan-tuan sama ada nak duduk ataupun nak bagi sewa. Tu terpulang pada tuan-tuan. Kalau sewa dapat lagi income lah. Tapi yang penting kat sini yang tuan-tuan perlu tahu, ini normal lah. Pinjaman ni perlu ada bayaran bulan-bulan. Perlu ada. Jika selepas 10 tahun harga naik sebanyak 1.5 juta, so 500,000 tadi tu tolak bulan-bulan selama 5 tahun. Dan tolak juga tuan-tuan punya deposit lah. Jadi berapa actual profit daripada jualan sebanyak 500,000 tu. Itu keadaan di mana pelaburan hartanah. Okey, apa yang saya nak beritahu mengenai dengan pelaburan dalam GAE ni, dia konsep sama tapi hasil dia berbeza. Okey, sebagai contoh, kita buat nilai yang sama. Nak membeli emas dalam nilai lebih kurang 1 juta, tuan-tuan perlu letak deposit sebanyak 10%. Sama. Okey. Dalam 10% ni, selepas deposit 10%, tuan-tuan akan diberikan 90% ataupun 90% daripada dia tuan-tuan akan diberikan 90% ataupun 900,000 sebagai perjanjian tawaruk. Dan yang paling best sekali adalah dia tiada bayaran bulanan. Perjanjian tawaruk ni diberikan oleh Kota Metal lah kepada pelanggan-pelanggan yang mengambil GAE 10X. Jadi nampak tak perbezaan dia? Konsep sama tapi hasil sangat berbeza. Yang ni tiada bayaran bulanan, yang ni ada bayaran bulanan. Jadi untuk lebih jelas lagi, sedikit comparison yang saya buat. Pertama, untuk deposit, kalau GAE 10X memang 10% lah untuk tuan-tuan bayar.
Tapi hartanah pun 10%, tapi ada kebiasaannya akan ada lah extra fee, mungkin untuk lawyer fee ataupun stamping fee, and ada maybe dalam 2 ke 5% lagi yang tuan-tuan perlu tambah. Kedua adalah jenis pinjaman. Kalau untuk JA ni dia adalah perjanjian tawaruk dan ini patuh syariah, dan hartanah adalah pinjaman perumahan biasa. Dan bayaran pinjaman dekat JA 10X ni tiada bayaran pinjaman bulan-bulan. Memang tiada barang. Jadi tuan-tuan tak perlu nak bayar lah setiap bulan, tak ada commitment fee. Dan tapi hartanah ni ada, kena bayar bulan-bulan. Interest ataupun fee GA ni 3.5% setahun, dan hartanah pun lebih kurang samalah, 3 ke 3.5% setahun, bergantung pada tempat loan yang diambil lah. Okey. Dan kenaikan harga untuk setahun, kalau emas lebih kurang antara 15 ke 30% setahun. Hartanah pun ada juga kenaikan antara 10 hingga 20% setahun. Yang paling tak best ni adalah cukai pendapatan. Untuk GAE 10X, quantum metal tak wajib untuk declare keuntungan tuan-tuan dalam quantum metal. Jadi tuan-tuan boleh mula dengan bayar zakat. Tapi kalau kata jualan rumah, lawyer yang tuan-tuan ambil tadi ni, dia memang wajib untuk declare setiap jualan rumah yang berlaku. Jadi daripada situ tuan-tuan akan kena charge lebih kurang 30% daripada keuntungan hasil jualan rumah tadi. Syarat pinjaman pula, memang kalau JA ni tak ada pinjaman, as long as tuan-tuan ada duit, buka akaun quantum metal, lepas tu terus boleh buat untuk JA 10X. Tapi kalau hartanah ni ada dan sangat ketat. So dia perlu tahu, bank akan tahu kerja gaji berapa, umur dah berapa, anak berapa, isteri kerja ke tak. So banyak syarat dan dia sangat-sangat ketat. Okey, risiko aset pula kalau untuk JAE ni tak ada. Maksudnya kalau kata harga jatuh biasanya orang concern pasal tu lah. Sebab leverage ni bila harga jatuh, dia akan memberi impact yang banyak pada kita. Tapi ingat, dia tak ada margin call, dia tak ada forced sell, dia tak ada top up dan perlu holding je. Dan kalau hartanah pula, dia ada risiko kena lelong jika tak dapat bayar bulan-bulan. Jadi aset tuan-tuan boleh lupus lah, boleh hilang. Dan terakhir sekali berkenaan liquidity, kalau tuan-tuan perlu liquidkan tuan-tuan punya GAE ni, sangat cepat lah. Sangat-sangat cepat. Mungkin dalam 1 ke 2 hari dah selesai. Tapi kalau untuk tanah ni, mungkin memerlukan masa sampai berbulan. Okey, sedikit contoh pengiraan mengenai dengan GAE 10X ni. Okey, katakan tuan-tuan ingin membeli satu unit GAE 10X. Nilai dia memang $250. Modal ataupun deposit lah. Daripada sini, enhance berlaku, iaitu digandakan deposit tuan-tuan sebanyak 10 kali. Jadi 250 tadi akan jadi 2,500. Pembiayaan 90% daripada quantum metal bernilai 2,250. Ni quantum metal akan bagi, letakkan dalam kita punya account. Okey, jadi charge fee dia hanya kadar dia 3.5% setahun lah. 3.5% setahun, iaitu daripada nilai yang diberi pinjaman tadi, darab 3.5%, lebih kurang dalam $79 untuk fee dia. Okey, profit jika emas naik 20% setahun, tuan-tuan mungkin akan dapat lebih kurang dalam $500. $500 profit untuk $250 deposit tadi. Dah di enhance sebanyak 2,500. Jadi keuntungan tadi, profit ni 20% ni daripada nilai ni, daripada nilai selepas enhance. Okey. Jadi total jumlah simpanan sebenarnya lebih kurang macam ni lah, 2,500 tambah dengan 500 profit, tolak dengan yang pinjaman yang diberi daripada oleh quantum metal, tolak dengan fee tahunan, tuan-tuan, nilai simpanan tuan-tuan lebih kurang dalam $671. So memang sangat-sangat best lah. Okay. Dan net profit dia dan net profit pula $500 profit, tolak dengan $79 fee tahunan, lebih kurang dalam $421. Dan untuk RI, net profit tadi $421, bagi dengan deposit $250, darab dengan 100%, lebih kurang 168%. Jadi ini untuk setahun. Bayangkan kalau 5 tahun ataupun 10 tahun. Jadi tuan-tuan boleh kira sendiri. Ini memang sangat-sangat best lah untuk buat pelaburan. Dan macam saya cakap tadi, dia tak ada risiko. Jadi tuan-tuan dah mahir mengenai 3 produk ni. Produk GSA, GCA dan GAE.
tuan-tuan dah tahu cara untuk tuan-tuan dah tahu cara untuk menyimpan, cara untuk menggunakan dan cara untuk melabur dalam ketiga-tiga produk yang ada dalam konten meter ni. Jadi saya nak tanya daripada penerangan saya tadi, rugi nampak kat mana tuan-tuan nampak rugi bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan guna ketiga-tiga produk ni, ruginya kat mana? Persoalan ni timbul, mungkin jawapan ni adalah apabila harga emas jatuh lah. Okey. Jadi tuan-tuan kena faham macam ni. Dia bersifat simpanan. Untuk GSA ni sifat simpanan. Kalau emas jatuh, just biarkan jatuh. Emas dia ada trend dia. Dia ada trend dia. Yang jatuh sekejap je, dia akan naik balik. Itu harga emas. Okey. Kalau GCA pula conversion ni itu untuk nak guna wang daripada nilai emas kita. Jadi bila tuan-tuan dah mahir ketiga-tiga ni, and then tuan-tuan boleh nampak bestnya ketiga-tiga produk yang ada dekat konten meter. Tapi antara tiga-tiga produk yang best ni, ada satu lagi yang paling best. Sebelum pergi ke yang paling best tu, okey, saya nak terangkan ada 3 langkah mudah lah untuk menyertai. Bermula dengan pendaftaran percuma. Daftar konten meter adalah percuma. Tidak pernah dikenakan bayaran sedikit pun. Daftar sebab tu, itu yang berlaku pada diri saya lah. Sebab mungkin daripada 2017 saya tak buat. Sebab daftar tu percuma. Daftar lepas tu biar je. Bayar 1 sen pun tak ada. Jadi sekarang baru menyesal lah. Okey, jadi tuan-tuan minta daftar segera. Daftar percuma, scan QR code yang saya beri ni, ataupun link yang ada ni. Ataupun nak mudah kali, scan QR code lah. Lepas tu terus daftar, follow apa instruksi yang diberikan ketika daftar. Dan lepas dia send ataupun submit, tuan-tuan terus semak email masing-masing. So dia akan beri satu email, konten meter akan beri satu email untuk mengarahkan tuan-tuan untuk buat password baru. Dah selesai daftar, jadi tuan-tuan pun dah mahir. Ini adalah antara produk yang tuan-tuan perlu mahir lah. Ini produk knowledge tuan-tuan. Tuan-tuan kena mahir ni produk knowledge. Dan selepas tu lah baru tuan-tuan boleh menggelarkan diri tuan-tuan sebagai gold consultant. Gold consultant. Dia perlu masa lama ke untuk menjadikan gold consultant ni? Perlu buat tiga-tiga produk ni bertahun-tahun dulu baru boleh buat gold consultant ke? Itu tak perlu. Gold consultant ni as long as tuan-tuan ada knowledge, tuan-tuan dah just share je pada sekeliling tuan-tuan macam mana untuk menggunakan ketiga-tiga produk ni. Kelebihan-kelebihan ketiga-tiga produk ni. Masa tu tuan-tuan dah menjadi seorang gold consultant. Jadi apakah dah tiba masa yang ditunggu-tunggu. Jadi apakah kelebihan menjadi gold consultant? Pertama, keahlian adalah percuma seumur hidup. Sama juga nak jadi gold consultant, tak perlu nak bayar yuran, tak perlu nak buat maintenance, tak perlu tiada beli yang wajib, nak kena maintain tempat lah, nak kena maintain perangkat lah, tak perlu. Tiada beli yang wajib. Dan level tuan-tuan kekal. Kalau tuan-tuan dah jadi dealer, tuan-tuan kekal lah dealer. Dia tak sampai target akan jatuh ke tak ada. Sebab apa? Sebab dia bukan MLM, dia bukan sistem binary, dan dia bukan skim cepat kaya. Dan dia bukan sistem pyramid. Dia, konten meter ni adalah satu syarikat yang membuat servis jual beli emas secara online. Cuma produk-produk yang ditawar dalam tu yang akan menghasilkan apa yang saya cerita sekarang ni sebagai gold consultant. Okey, jelas. Okey. Setuju Jadi seterusnya adalah commission dibayar secara automatik dalam akaun konten meter tuan-tuan, on the spot. Setiap kali introduce ataupun yang tuan-tuan introduce membuat pembelian atau membuat simpanan, tuan-tuan terus akan dapat commission masuk ke dalam akaun tuan-tuan. Dan commission tuan-tuan ni, yang maksudnya dalam akaun tuan-tuan ni, konten meter ni boleh diwarisi kepada keluarga tuan-tuan. Commission dealer akan dibayar di dalam US dollar. Akan dibayar dalam US dollar, dan commission agent akan dibayar dalam gram emas. Tak kisah mana-mana, semuanya ada nilai. Dan commission, ni yang paling best. Commission dia tak ada had level dan dia tak ada had masa. Selagi mana tuan-tuan buat konten meter ni, selagi mana orang di bawah tuan-tuan membuat simpanan, membuat GCA dan membuat investment, selagi itulah tuan-tuan akan dapat commission. Dan dia tiada hard level. Even di bawah tuan-tuan ni dah ada 2,000 ke 3,000 level, tuan-tuan masih lagi dapat setiap daripada pembelian ataupun simpanan daripada bawah tuan-tuan.
Dan komisen yang diberikan serendah 0.5% sehingga 20%. So bergantung pada level tuan-tuan lah. Okey, berdasarkan daripada profit sharing 80-20. Okey. Dan ni yang paling best sekali. Bila tuan-tuan dah jadi dealer, tuan-tuan beli emas di Kota Metal dengan harga modal harga pasaran. Kota Metal tak markup pun. Yang nak beli 7% apa semua tak ada. Tuan-tuan boleh beli dengan harga modal. Jadi apa kelebihan bila berdaftar di sini bersama saya? Jadi kami akan sediakan satu grup coaching percuma di Telegram. Grup support pun di Telegram. Maksudnya bila tuan-tuan dah daftar, tuan-tuan berada dalam grup, kita orang akan buat sama-sama. Buat sama-sama. Saya pun baru nak bermula ni. Dan lepas tu kita akan sediakan personal coaching lah secara percuma sama ada online ataupun offline. So bagi yang betul-betul tak faham macam mana nak buat, macam mana nak menjawab bila ada objection, penolakan daripada sekeliling, jadi kita akan adakan satu personal coaching untuk memberi penjelasan kepada tuan-tuan. Jadi mana yang belum daftar tadi boleh teruskan daftar. Ini QR code dia. Dan untuk melakukan untuk menjalankan Google Consultant ni, dia adalah langkah mudah. Okey, pertama tuan-tuan perlu educate sekeliling tuan-tuan pentingnya menyimpan emas. Jangan jauh, jangan fikir orang jauh. Fikir dulu yang di dalam rumah tuan-tuan. Okay, isteri tuan-tuan, anak tuan-tuan yang umur 18 ke atas dah boleh mula untuk buka akaun, dah mula menyimpan. Tadi tuan-tuan akan nampak dia punya proses tu. Tuan-tuan nampak dia punya proses daripada isteri tuan-tuan. Tahu kan isteri tuan-tuan ada kawan kat Facebook lah, update status lah, dia punya adik-beradik lah, akan mula tersebar. Jadi educate dia, orang keliling tuan-tuan, jiran tuan-tuan, member tuan-tuan, pentingnya menyimpan emas. Tak payah cerita dulu berkenaan dengan nak buat enhancement, nak buat convert apa semua, tak perlu. Dia ada peringkat-peringkat dia. Jadi pertama, educate dulu sekeliling tuan-tuan, pentingnya menyimpan emas. Bila dah semuanya mula menyimpan emas, jadi mudahlah untuk tuan-tuan upgrade kepada introducer. Sebab untuk upgrade ke introducer ni, tuan-tuan perlu ada dalam $75 je dalam akaun tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan saving sambil memberi educate orang sekeliling, tuan-tuan saving RM10, RM10, paling rendah lah tu. Kalau ada duit masuk RM50, RM100 ke. Untuk saving dia sendiri, cukup je $75, nilai lebih kurang dalam 200 lebih kot. 200 lebih 300 lah. Jadi tuan-tuan dah eligible, dah layak untuk upgrade diri tuan-tuan kepada introducer. Dan duit ni bukan hangus lah. Dia dah jadi berat emas. Dah jadi emas untuk akaun tuan-tuan sendiri. Dia bukan hangus. Dia adalah hak dalam akaun tuan-tuan lah. Lepas tu, rinse and repeat. Macam biasa, rinse and repeat. Ulang balik. Jumpa orang baru. Terangkan pentingnya menyimpan emas. Dalam keadaan sekarang ni, inflasi tinggi, harga barang tinggi. Salah satu cara untuk melindung harta tuan-tuan adalah dengan menyimpan emas. Convert kepada menyimpan emas. Simpan duit banyak-banyak dalam bank pun, dia akan jadi, satu hari akan jadi, nilai dia makin lama makin susut. Jadi tukar kepada menyimpan emas. Okey. Jadi saya akan terangkan macam mana komisen introducer ni dibayar. Okey. So introducer dia akan ada 3 cara lah. Dia akan ada 3 jalan lah. Satu, setiap produk Kota Metal kan ada 3 produk. So apabila satu klien anda membeli GSA ataupun membuat simpanan di GSA, berapa pun amount, tuan-tuan akan dibayar 0.5% daripada jumlah belian dia. Yang klien ni kan, dia buat simpanan, contohlah dia buat 1,000, tuan-tuan akan dapat 0.5%. Okey, jelas Okey, bila dia buat GAA 5X, klien ni buat GAA 5X, tuan-tuan akan dapat 1.5%. Dan bila buat GAA 10X, tuan-tuan akan dapat 2%. Jadi setiap bila tuan-tuan dah jadi introducer, dah selesai upgrade $75 tadi tu, dah selesai upgrade, dah jadi introducer, setiap contohlah tuan-tuan ada isteri tuan-tuan dekat bawah tuan-tuan kan, tuan-tuan dah introducer. Tiap minggu dia buat simpanan, tuan-tuan dah dapat komisen daripada situ. Itu kelebihannya lah. Komisen dealer apabila membeli ahli-ahli ataupun klien tuan-tuan membeli GSA. Okey. Ni apabila tuan-tuan dah jadi dealer. Okey, sorry. Okey, sekarang ni adalah komisen untuk dealer. Sekarang ni bila tuan dah jadi dealer, tuan-tuan dah jadi daripada introducer tadi,
dah upgrade menjadi dealer, ni adalah structure commission dia. Pertama, dealer ni ibarat macam ni kita boleh kata macam tol lah, laluan tol untuk dealer ni. Sebab setiap line yang dia pasang, bila ada walaupun ada introducer, dia akan dapat 1.5% lah. Ni kalau GSA. Sebab GSA ni dia bagi 2%. Kenapa tuan-tuan dapat 1.5 je, dealer dapat 1.5? Sebab introducer dia makan tadi 5%. 0.5%. Introducer dia ambil 0.5%, lebihan 1.5% adalah untuk tuan-tuan lah, sebagai dealer. Dan ada klien yang buat GSA pun di bawah ni, tuan-tuan akan dapat 1.5% daripada setiap jumlah belian setiap klien ni. 1.5%, 1.5% macam tu. Okey. Dan kalau di bawah line lorong yang lain ataupun line yang lain tak ada introducer, direct semua klien, tuan-tuan akan dapat solid 2%. Tuan-tuan akan dapat 2% daripada setiap pembelian, setiap orang ni. Yang ni simpan 10,000 GSA, tuan-tuan akan dapat 2% daripada 10,000. Yang ni simpan 100,000, tuan-tuan akan dapat 2% daripada 100,000. Begitulah dia punya cara komisen dia bekerja. Dan kalau kata yang lorong yang ketiga ni ada 2 introducer kat sini, jangan risau, tetap sama macam atas juga. Tuan-tuan tetap akan dapat 1.5%. Tetap akan dapat 1.5%. Jadi ni untuk GSA, untuk GSA. Kalau untuk JE 5X pula, tuan-tuan akan dapat 5% total. Tapi apabila ada introducer, tuan-tuan akan hanya dapat 3.5% sebab 1.5% introducer dah ambil. Okey, kalau tak ada introducer, tuan-tuan akan dapat solid 5%. Setiap klien yang membeli GE, berapa unit yang dia beli, berapa amount yang dia bayar, tuan-tuan akan dapat 5%. Okey. Dan kalau ada introducer, macam biasalah kat bawah, tetap akan dapat 3.5%. Okey, kalau GE 10X pula, tuan-tuan akan dapat 7%. Okey, untuk dealer, laluan pertama kalau ada introducer, tuan-tuan akan dapat 5%. Sebab 2% introducer dah ambil. Tapi kalau tak ada introducer, tuan-tuan akan dapat solid 7% daripada setiap klien yang membeli GE 10X. Okey. Yang ni contohlah, yang ni beli 100 unit 10X. 1 unit dia daripada $250 kan, 100 unit. $25,000 contoh. Tuan-tuan akan dapat 7% daripada situ. Nilai $25,000 tu. Dan kalau kata ada introducer bertingkat macam ni pun, tuan-tuan masih lagi dapat 5%. Untuk setiap introducer beli pun, tuan-tuan akan dapat lagi 5%. Sebab semua orang ni akan sentiasa menyimpan. Menyimpan. Sebab dia tahu benefit yang dia akan dapat. Jadi kenapa saya katakan Quotimeter ni adalah platform yang terbaik. Pertama, sebab dia bukan MLM. Dia bukan direct selling. Dia bukan sistem piramid yang tuan-tuan kena cari orang, tak cukup orang, tak cukup pair, tak dapat commission, tak cukup sifat, tak dapat commission. Itu bukan. Dia secara jelas menyatakan tuan-tuan beli ataupun klien tuan-tuan guna je produk ni, tuan-tuan akan dapat commission direct. Dia akan bayar pada akaun tuan-tuan daripada nilai belian tu, bukan daripada point dah convert daripada coin baru jadi duit, baru jadi direct commission, bukan, daripada nilai belian tu. Quotimeter ni hanya buat jual beli, convert dan pelaburan emas 999 online saja. Maksudnya gold bar, dia bukan buat barang kemas. Barang kemas tak ada. Cuma memang emas bar lah. Emas jongkong tu. Dan dia tak ada yuran, keahlian percuma seumur hidup. Nak daftar pun percuma, tak perlu nak bayar apa-apa. Dan tadilah serendah RM10 pun dah boleh mula menyimpan. Dia memiliki pematuhan syariah antarabangsa lah. Dan juga kalau kita tak tahu, Quotimeter ni adalah pembekal jongkok emas yang dijamin dunia. Maksudnya daripada Australia terutamanya. Sebab Quotimeter ni sebagai certified distributor. Maksudnya authorized distributor untuk Perth Mint Australia. Okey. Dan simpanan emas ni yang berada di Quotimeter ni dijamin 100% oleh Lloyd of London. Kalau PIDM cuma 250,000 je kan daripada simpanan kita. Kalau simpan sejuta, dia cuma bayar 250,000 je. Tapi kalau yang ni, kalau emas tuan-tuan ada sejuta, hilang ke apa ke, dia akan ganti sejuta juga. Maksudnya 100%. Dan kadar upah dia adalah 3.5% setahun. Itu yang paling terendah lah. Kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain, itu yang terendah. Dan sebenarnya dia adalah pengedar eksklusif Mint. Macam saya cerita tadi lah.
dia authorized distributor untuk Permin Australia di Malaysia. Jadi di Malaysia dia the only one lah yang menjadi distributor untuk Permin. Dan pembekal jongkong emas bagi kepada bank-bank di Malaysia macam tadi Affinbank, Bank Muamalat, ada lagi tak silap saya Bank Alliance Bank kalau tak silap saya, ada lagi satu bank. Jadi itulah kelebihan Quantum Metal yang kenapa saya kata dia adalah merupakan platform yang terbaik untuk tuan-tuan. Jadi itu saja setakat ini penjelasan mengenai Quantum Metal. Jadi mana yang belum register boleh sambunglah register kat sini. Jadi saya ucapkan sekian terima kasih kepada yang sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.